Hai semua, jom kita patah balik ke masa lampau, jauh sangat ke belakang, untuk kita selami dunia nenek moyang kita. Anggap je pengembaraan kita ni macam baca komik sejarah. Kita nak tengok sendiri macam mana manusia prasejarah ni hidup, berjuang dan akhirnya berkembang maju. Oh ya, dan supaya anda tahu, semua cerita kita hari ini adalah berdasarkan bab 3 zaman prasejarah. Dan kita akan fokus betul-betul pada bab 3.3, iaitu ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Jadi semua info ni memang sahih, terus dari sumbernya. Okey, ini dia peta perjalanan kita untuk hari ini. Kita akan mula dengan tempat tinggal mereka, lepas tu kita tengok cara mereka cari makan. Kemudian kita akan lihat macam mana masyarakat dan budaya mula terbentuk dan akhir sekali, apa warisan yang mereka tinggalkan untuk kita. Setiap satu ni adalah satu lompatan besar dalam kisah kita sebagai manusia. Baiklah, jom kita masuk bab pertama. Dari gua ke perkampungan. Ini adalah asas hidup mati tau. Kat mana mereka berteduh dan apa alat yang mereka guna untuk survive dalam dunia yang boleh dikatakan sangat liar masa tu. Cuba tengok perbezaan ni. Dulu masa zaman Paleolitik, gua macam gua ni tu kiranya macam apartmen mewah lah. Perlindungan semula jadi. Lepas tu, masuk zaman Mesolitik, mereka mula bijak sikit, pindah ke tepi sungai. Tapi lompatan paling besar berlaku masa zaman Neolitik. Masa ni lah mereka mula bina rumah tetap dan wujudlah kampung-kampung pertama. Dan akhirnya, zaman logam. Kita dah boleh nampak penempatan yang jauh lebih tersusun dan canggih, macam dekat Bina Flores. Ini bukan setakat tukar alamat tau. Ini tukar cara hidup dari nomad ke hidup menetap. Dan bila rumah dah makin elok, mestilah alatan pun makin canggih kan? Kita tengok, daripada batu dengan tulang yang kasar je masa zaman Paleolitik, kita beralih ke alatan yang lebih halus dan kemas masa zaman Mesolitik. Zaman Neolitik pula ada inovasi yang gempak macam alat gali dan roda. Ini betul-betul game changer Dan kemuncaknya tentulah zaman logam. Masa ni mereka dah jadi pakar peleburan, boleh cipta alat dari tembaga, gamsa dan besi. Setiap alat baru ni seolah-olah buka satu pintu ke dunia yang baru. Okey, apa benda microlith ni sebenarnya? Senang cerita, ia adalah alatan batu yang kecil-kecil dan kemas dari zaman Mesolitik. Bayangkan, ia macam teknologi ketepatan zaman tu. Sebab saiznya kecil, senang nak pasang ke hujung panah atau sabit. Tiba-tiba memburu jadi jauh lebih efisien. Nampak macam inovasi kecil, tapi impaknya sangat besar. Baik, tempat tinggal dah ada. Alatan pun dah makin canggih. Persoalan seterusnya, perut nak diisi macam mana? Jom kita beralih ke bab kedua dan saksikan sendiri macam mana revolusi dalam mencari makan ni telah mengubah segalanya untuk selamanya. Dekat sinilah titik perubahan paling besar dalam sejarah manusia berlaku. Mula-mula, mereka ni cuma pengguna bergantung 100% pada apa yang alam bagi. Tapi lepas tu, mereka jadi pengeluar. Dengan bercucuk tanam dan menternak haiwan, mereka dah boleh kawal bekalan makanan sendiri. Perubahan inilah yang buka pintu kepada perdagangan dan juga pengkhususan kerja. Jadi, macam mana nak berdagang kalau tak ada duit? Nah, jawapannya ialah sistem barter. Ia sistem tukar barang. Simple je. Mungkin saya ada tanduk, awak ada gading, kita tukar. Atau saya ada tembikar, awak ada gandum, kita tukar. Inilah asas ekonomi yang pertama, di mana nilai sesuatu barang tu bergantung pada keperluan dan persetujuan bersama. Kalau ada satu benda je yang paling penting untuk kita faham, inilah dia. Revolusi pertanian. Perubahan nombor 1 yang mengubah dunia. Bila mereka dah boleh hasilkan makanan sendiri, mereka tak perlu lagi nak pindah randah. Ini yang membawa kepada penempatan kekal, populasi makin bertambah, dan akhirnya membuka jalan kepada lahirnya tamadun-tamadun hebat. Bila perut dah kenyang, tempat tinggal pun dah selesa, barulah manusia ada masa nak fikir benda-benda lain kan. Di sinilah bermulanya masyarakat dan budaya. Jom kita tengok macam mana kelompok-kelompok kecil ni perlahan-lahan berevolusi menjadi sebuah tamadun awal. Perkembangan sosial ni berlaku langkah demi langkah. Mula-mula, cuma ada kelompok-kelompok nomad yang kecil je masa zaman Paleolitik. Bila mereka dah hidup menetap masa zaman Neolitik, komuniti pun mula terbentuk. Dari situ, muncullah konsep pemimpin dan kelas sosial. Dan akhirnya, pada zaman logam, kita dah nampak sistem pentadbiran yang lebih kemas untuk urus masyarakat yang makin kompleks. Inilah proses pembinaan tamadun, satu langkah pada satu masa. Macam mana pula dengan kepercayaan mereka? Petikan ni jelaskan segalanya. Inilah yang kita panggil animisme, kepercayaan yang alam sekeliling ni hidup dan bernyawa. Pokok, batu, sungai, semua ada semangat dan kuasa tersendiri. Ini cara pertama manusia cuba untuk faham dunia sekeliling mereka yang penuh misteri.
Kepercayaan ini pun turut berevolusi tau. Daripada animisme yang ringkas, ia berkembang jadi ritual yang lebih kompleks. Mereka mula ada kepercayaan tentang kehidupan selepas mati dan kemuncaannya pada zaman logam, mereka dah mula bina tapak-tapak khas untuk upacara keagamaan macam Göbekli Tepe di Turki. Kepercayaan dah jadi sesuatu yang lebih teratur. Dan semua ni kita boleh nampak dengan jelas melalui seni mereka. Masa zaman awal, lukisan gua mereka sangat realistik. Mereka lukis apa yang mereka nampak, macam haiwan-haiwan di Gua Chauvet. Tapi pada zaman-zaman kemudian, seni mereka jadi lebih simbolik dan abstrak. Corak-corak geometri pada tembikar dan hiasan yang rumit pada gendang gangsa itu bukan lagi sekadar gambar, tapi satu ekspresi tentang idea, budaya dan kecantikan. Jadi, apa makna semua ini untuk kita hari ini? Jom kita simpulkan macam mana warisan zaman prasejarah ini sebenarnya telah membina tapak dan asas untuk dunia moden yang kita diami sekarang. Ringkasnya, inilah dia lompatan-lompatan terbesar nenek moyang kita. Dari gua ke kampung, dari memburu ke bercocok tanam, dari batu ke logam, dari kelompok kecil ke masyarakat yang teratur, dan dari kepercayaan kepada alam kepada ritual yang kompleks. Setiap satu langkah ini adalah satu revolusi yang membentuk siapa kita hari ini. Perjalanan mereka tunjukkan satu benda yang luar biasa, keupayaan manusia untuk sentiasa berinovasi dan menyesuaikan diri. Nilai moyang kita mengubah dunia dengan api dan logam. Persoalannya sekarang untuk kita renungkan, apakah api atau logam kita yang seterusnya? Apakah perubahan besar yang akan kita cipta untuk membentuk masa depan? Cuba fikirkan.